Okay, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'an biar mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita di petang ini walaupun secara maya, kita dapat mengadakanlah satu taklimat mengenai salah satu agenda dalam pembelajaran digital lah, dalam kita menuju kepada pendidikan, pendigitalan pendidikan. Okay. Secara ringkasnya, seperti yang maklum bahawa pelaksanaan PTG, MT dan juga yang timur dalaman ini telah pun diluluskan ataupun diperlakukan di Senat pada 25 Julai yang lalu. Dan garis panduan mengenai pelaksanaan kedua-dua ini juga telah pun diupload di dalam modul iAcademic. So, para rakan pensyarah, bolehlah rujuk kepada dua garis panduan ini untuk rujukan masa akan datang lah. Dan untuk makluman jugalah, setakat ini kita telah ada 30 UMTMU yang masih dalam pembangunan dan juga telah ditawarkan dah. Okay, daripada 30 ini, 19 telah pun berada di platform, maknanya sedia untuk ditawarkan. Dan kita mendapat info penawaran daripada setiap PTJ, iaitu sebanyak 10 kursus akan dilaksanakan secara PTJ yang daripada kursus yang timur. Dan 7 kursus yang timur akan dilaksanakan secara dalaman. So, petang ini kita akan bagi sedikit taklimat bagaimana pelaksanaan PTG UMT dan UMT Timur Sedalaman akan dilaksanakan, dan juga ada demonstrasilah platform bagaimana kita nak menetapkan peratus ataupun peratus PTG, dan juga menggunakan platform UMT Timur untuk pelajar yang mendaftar khusus UMT Timur. Untuk maklumat, khusus UMT Timur Sedalaman ni sebenarnya dia ada kod -E yang saya ingat 7 khusus tersebut telah pun mendapat kelulusan Senat, kalau tak silap saya, untuk dapat kod baru yang disetarakan dengan kod khusus yang setara yang sama. Bezanya dia ada -E. Maknanya kalau ada -E itu maknanya penyampaiannya adalah secara MOOC 100%. Okay? Dan menggunakan platform yang tim yang sedia ada lah. Okay? Untuk petang ni kita ada, saya kita dah bagi agenda untuk petang ni, dan saya mohon maaf lah sebab tidak dapat bersama selepas ni sebab saya perlu ada backing untuk pengurusan data. Dan untuk seterusnya saya serahkanlah kepada Ketua Pembelajaran UMT iaitu Dr. Noimah Harun untuk meneruskan taklimat ringkas mengenai dua pelaksanaan ini, dan juga seterusnya untuk demo platform petang ni. Untuk sebelum ni kita ada juga buat taklimat kepada PDA, dekan dan juga penyelaras pembelajaran di setiap fakulti, di setiap PTJ akademik. Dua kali ini dimintalah untuk diadakan taklimat ini untuk keseluruhan pensyarah. Mungkin sehingga hari ini kita ada 61 khusus yang telah memilih untuk dilaksanakan secara PTJ. Yang bukan MOOC kalau termasuk semua ada 71 lah khusus yang telah dipilih, yang telah memilih untuk melaksanakan PTG. Dan kita YMT ataupun saya mewakili YMT ataupun PED lah mengharapkan selepas taklimat ini mungkin ada persoalan, mungkin boleh tanya lepas ini bagaimana pelaksanaannya. Saya mengharapkan lebih ramai lagi lah rakan-rakan pensyarah untuk memilih PTG sebagai salah satu alternatif penyampaian kepada pelajar lah. Sebab kita dah berapa tahun secara online, PTG ni hanya sebahagian saja kita akan buat secara online lah. Dan kita pun sudah membudayakan PTS pembelajaran tak ada sokongan. Yang sebelum ini yang kita selalu yang blended learning hijau merah tu kan. Itu kita dah biasa dah di budaya kita. Dan kita adalah salah satu universiti awam yang mencapai tahap PTS yang paling tinggi lah. Saya ingat semester lepas kita mencapai hampir 100%, iaitu 99.6%. Dan saya ucap tahniahlah kepada semua rakan-rakan akademik, rakan-rakan pensyarah
kerana telah pun menjadikan blended learning ini satu budaya dah dalam kita mengukuhkan lagi lah amanah kita sebagai pensyarah untuk mengajar secara kaedah penyampaian kita kepada pelajar kita lah. Okey. So, okey kan? Dah selesai kan? Boleh, insyaAllah. Okey, so saya serahkanlah kepada Dr. Mama untuk menjelaskan kalimat dan terus membuat demonstrasi platform. Silakan Dr. Mama. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Aida di atas kata aluan sebentar tadi. So pada petang ini insyaAllah sedikit taklimat berkenaan dengan pelaksanaan PTG di UMT dan juga UMT MOOC secara dalaman. Di mana saya pastinya beberapa kursus telah pun melaksanakan untuk PTG di UMT dan juga secara ataupun MOOC secara dalaman lah. Okay, sebelum itu saya akan share sedikit berkenaan dengan presentation untuk hari ini. Just sedikit berkenaan dengan makluman-makluman yang berkenaan dengan PTG, pelaksanaan PTG dan juga UMT secara MOOC secara dalaman. Okey, PTG ataupun pembelajaran teradun gantian juga dikenali sebagai substitute blended learning telah pun diluluskan sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Dr. Aida sebentar tadi dalam mesyuarat Senat 25 bulan Julai, manakala garis panduan bagi pelaksanaan tersebut dan juga tata caranya telah pun dimuat naik di dalam akademik. So para pensyarah boleh log in kepada MyNemo dan scroll down kepada akademik lah untuk mendapatkan maklumat terperinci. Manakala sebagaimana juga yang telah dimaklumkan oleh Dr. Aida sebentar tadi, ianya merupakan antara future for online learning lah untuk Malaysian higher education dan juga pada masa yang sama untuk meningkatkan quality standard, increase access dan juga equity yang memastikan disadvantageous group can benefited from this particular practices. Okay, sebelum itu, di dalam plan pengajaran pendidikan tinggi pada 2015 hingga 2025 telah pun dinyatakan berkenaan dengan timeline bagi implementation of PTG iaitu sebanyak 70% kursus di sesebuah universiti melaksanakan PTG dan juga pada masa yang sama selain daripada pelaksanaan pembelajaran teradun sokongan ataupun biasa kita kenali sebagai blended learning. Manakala PTG adalah struktur online learning yang telah pun diluluskan di peringkat Senat UMT untuk pelaksanaannya iaitu 30 sehingga 50% berdasarkan kepada formula 40, 40 dan 20 di mana dibahagikan kepada 3 elemen penting iaitu learning materials sebanyak 40%, learning activities 40%, manakala assessment adalah sebanyak 20%. Jadinya ketiga-tiga elemen ini mempunyai direct relationship with the course learning outcomes yang telah pun kita janjikan pada sesuatu khusus di dalam table 4 atau juga dikenali sebagai file syllabus, maklumat syllabus iaitu MQF 2.0. Okey. Untuk simulation bagi pelaksanaan PTG kepada kursus 3 kredit ataupun bersamaan dengan SLT 120 jam adalah 30% pelaksanaan manakala 70% adalah conventional learning equivalent to 84 hours. Manakala untuk pelaksanaan secara PTG bagi 30% adalah selama 36 jam merangkumi learning materials, learning activities dan juga assessment. Dan simulation ini kita dapat lihat sebagaimana yang diberikan learning materials 40% is all about roughly 14 hours, learning activities 40% dari 30% ataupun 36 jam SLT 120 jam bagi kursus 3 jam kredit yang telah pun dinyatakan iaitu bersamaan dengan 14 jam dan assessment adalah sebanyak 20% equivalent to 8 jam dan total pelaksanaan untuk PTG 30% for subjek 3 kredit SLT 120 adalah selama 36 jam.
ataupun boleh juga equivalent to pelaksanaan selama 4 minggu for the whole semester. Di sini dinyatakan example of 30% implementation of PTG di UMT secara online learning, iaitu materials katakanlah telah pun ditetapkan 30% ataupun pensyarah telah menetapkan kursus yang ingin ditawarkan ataupun pelaksanaannya untuk PTG 30%. Berikut telah pun diberikan simulation berkenaan dengan pelaksanaan di mana akan dilakukan pada minggu ketiga, 4, 5 dan 8 merangkumi aktiviti sebagaimana dinyatakan dan total hours of SLT. Dan seterusnya untuk learning activities selama 14 pada minggu ketiga dan 4 untuk individual teaching and learning activities, pada minggu kelima online discussion dan pada minggu ke-8 adalah group activity selama 3 jam di sini. Manakala for assessment, 20% out of daripada 30% of implementation equivalent to 8 hours, pelaksanaannya adalah di minggu ketiga, 4, 5 dan 8 yang merangkumi task untuk 10% total hours of SLT adalah selama 8 jam. Okay, example of non-face-to-face teaching and learning planning secara online. Learning materials juga disertakan di sini berserta dengan contoh aktiviti dan juga nota bagi to make easier for lecturer untuk membuat sebarang rujukan. Dan for learning activities, contohnya division of students group untuk 4 ataupun 5 pelajar per group. Method yang digunakan say like forum, discussion, surveys dan juga feedback. Dan ada instrumen teaching and learning instruction seperti Q&A using Padlet for example. So ini adalah antara example yang telah pun diberikan. Manakala assessment untuk assess students secara berterusan using an appropriate application dan juga task. Sementara continuous assessment, katakanlah kita dah set dalam kita punya teaching planning untuk dilaksanakan dalam masa seminggu, dan assessment dalam bentuk yang macam mana yang boleh ataupun para pensyarah boleh fikirkan untuk para pelajar. Sementara di sini pula disertakan about 30% of SLT ataupun equivalent to 4 weeks. And then ini adalah simulation berkenaan dengan pengiraan 30% pelaksanaan for 3 hours credit courses, iaitu selama 36 jam, merangkumi 3 elements, very important elements lah sebagaimana yang telah dinyatakan sebentar tadi. Dan ini example of teaching plan untuk kursus yang para pensyarah plan untuk dilaksanakan sebagai PTG. Jadinya boleh lihat di sini adalah jika face to face secara fizikal ataupun dalam keadaan sekarang kita adalah secara online, meaning that para pensyarah perlulah membuat kelas secara synchronous session. Manakala ini yang purple pula, yang light purple adalah non face to face secara online, iaitu di mana pelaksanaannya adalah totally online. Dan suka juga diingatkan bahawa sebelum pelaksanaan PTG ini dilakukan kepada para pelajar kursus-kursus yang telah pun dikena pasti earlier, so kita perlulah memastikan yang information ini sampai kepada para pelajar supaya mereka tidak ternanti-nanti lecture secara FaceTime ataupun synchronous session. Jadi pelaksanaan ini sangat penting supaya para pelajar juga faham yang PTG ini adalah gantian ataupun substitute kepada real ataupun FaceTime punya teaching and learning. Okay, seterusnya ini adalah contoh untuk SLT, pembahagian SLT dalam course information ataupun syllabus bagi pelaksanaan 30% of PTG di UMT. So ini kami ambil contoh daripada mana-mana kursus dan inilah yang dinyatakan di dalam course information ataupun syllabus tersebut. Manakala di hujung sini adalah berkenaan dengan non-face-to-face ataupun independent learning asynchronous session. Jadi, yang
paling penting di sini adalah the SLT details for 30% implementation of PTG at UMT mestilah di-attach with the lesson plan untuk audit purposes. Okay, katakanlah pelaksanaannya sebagaimana yang telah pun I mentioned earlier, iaitu pada minggu ketiga, 4, 5 dan 8. So this is yang perlu dinyatakanlah dalam lesson plan untuk disertakan bersama ketika audit punya session. Tanpa bermakna syllabus ataupun course information yang awal tu dalam table 4 MQF 2.0 itu kita kekalkan cuma ada tambahan untuk lesson plan bagi pelaksanaan 30% ataupun up to 50% bergantung kepada pilihan para pensyarah sekalian. Okay, by 2025 daripada depan dasar pendidikan negara 2.0 mensasarkan pencapaian sebanyak 70% kursus di universiti yang ditawarkan universiti mencapai ataupun di-offer secara PTG. Okay. Bermula daripada tahun 2021 sebanyak 20%, increasing another 10% by 2022 dan seterusnya pada sehingga 2025 iaitu 70%. Manakala kursus-kursus yang telah pun bersedia dan saya pasti telah pun melaksanakan PTG for this semester adalah sebanyak 71 kursus yang terbagi kepada dua iaitu UMT MOOC, kursus UMT MOOC yang ditawarkan as PTG at UMT di mana kursus-kursus ini tidak achieve a minimum of 80% equivalent with the original courses. Jadi ditawarkan secara PTG. And then another 61 courses adalah yang ditawarkan ataupun kursus-kursus semasa yang ditawarkan pada semester ini iaitu sebanyak 61 di mana 39 of them adalah daripada Fakulti Perikanan dan Sains Makanan. 15 dari FPM dan 7 daripada PEPAL. Okay, list of courses yang offered sebagai PTG at UMT by faculty adalah sebagaimana berikut. Okay, daripada Faculty of Fisheries dan juga Food Science. Manakala this is LMS yang digunakan bagi pelaksanaan PTG. Okay, sementara itu untuk pelaksanaan bagi UMT MOOC, berikut adalah list of courses yang telah pun diupdate sehingga September 2021 yang ready dan available untuk ditawarkan secara dalaman. Okay. This is about some kind of background berkenaan dengan the development of UMT MOOC iaitu hasil daripada aspiration daripada Ministry of Higher Education yang untuk actualize the 9th shift of the Malaysian Education Blueprint tahun 2015-2025 di mana global online learning as a new leap in higher education. So di sini dapat dilihat screenshot bagi kursus-kursus, this is the platform for UMT MOOC dan kursus-kursus UMT MOOC yang telah pun dibangunkan yang siap dan juga masih dalam pembangunan dan juga melengkapkan kursus masing-masing. Dan di sini pula adalah internet implementation of the UMT MOOC dapat dilihat sehingga September 2021 we have 19 UMT MOOC courses yang telah pun available on UMT MOOC platform. So nanti kita akan lihat later on. Dua UMT MOOC with non-status offer courses setakat ini, satu daripada FTKKI dan satu khas daripada Makmal Berpusat. Manakala 7 akan ditawarkan secara internal as UMT MOOC daripada FPEPS 3, FSSM 3, FPM 1 dan another 10 UMT MOOC courses di-offer secara PTG. Manakala di sini disertakan, as you can see that the courses UMT MOOC yang ready to be offered in semester 1 session 2021-2022 iaitu terdapat 6 keseluruhannya. Okay. Yang membezakan antara kursus yang di-offer secara MOOC adalah coding di belakangnya adalah E untuk for MOOC.
Okay, kita dapat lihat Environmental Management and Policy POL 4633 yang konvensional sebelum ini adalah POL 4633 without dash E, tetapi due to the implementation of MOC untuk kita membezakan secara dari segi pelaksanaan adalah kod E di belakang ini. Okay. Another faculty daripada FSSM, daripada Business Economy. Okay. Dan sementara itu untuk this particular flowchart boleh diperolehi daripada garis panduan yang telah pun dimuat naik di iAcademic, dan juga this maklumat terdapat di dalam garis panduan di mana courses yang ditawarkan adalah mestilah 100% online, obtains minimum equivalent iaitu 80%. Kursus yang ditawarkan adalah kursus semasa current semester, dan tidak di for the current for the time being adalah kerana pelaksanaan ini adalah secara dalaman, so kita tak offer kepada luar ataupun pelajar luar daripada UMT, dan applicant ataupun pelajar yang layak adalah pelajar yang berstatus aktif di UMT. Passing grade minimum is D, sama juga dengan pelaksanaan another courses di UMT. Sementara once pelajar selesai mengikuti program ataupun kursus UMT MOOC ini, mereka perlu seek for the proctoring exam, di mana bagi memastikan that particular pelajar memang mengikuti UMT MOOC sehingga selesai. And then also UMT MOOC courses is registered as a new course code sebagaimana yang disertakan berikut, iaitu CSF 3001-E untuk pelaksanaan secara UMT MOOC. And no fees will be charged to students kerana pelaksanaan adalah secara internal. And finally adalah grade review appeal can be requested once by reviewing the proctoring exam marks only. So therefore, if para pesara ingin mendapatkan further information on this particular garis panduan, bolehlah log into MyNemo dan go to iAcademic. So this is our platform for pelaksanaan UMT MOOC. Okay, this is one of the example yang ada pada kita punya platform, the screenshot. We have 30 of them together. So itu sahaja untuk sedikit introduction for the pelaksanaan PTG dan juga untuk pelaksanaan UMT MOOC secara dalaman. Terusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk melaksanakan the PTG for the LMS, menggunakan our LMS. Ada soalan tak? Tak ada kot. Okay, let me share berkenaan dengan kursus yang akan ataupun the demo untuk our LMS for pelaksanaan PTG. Dr. Umaymah. Ya. Tasham ni. I miss the definition of PTG tu. What is PTG? Sorry. Pembelajaran teradun gantian. Oh, okay. Alright. Thank you. Terima kasih Dr. Syam. So di sini saya tunjukkan yang this is our LMS, di mana secara defaultnya once we log in into our LMS ataupun e-pembelajaran punya platform, secara defaultnya adalah bagi pelaksanaan blended learning ataupun PTS, pembelajaran teradun sokongan. So yang memerlukan, this is all the materials ataupun items yang diperlukan for the blended learning. Syllabus, notes, file ataupun file activity dan juga assessment. But untuk pelaksanaan PTG, okay, jika kita turn editing on the right hand side sini, so kita perlulah menambah course description kepada for that particular kursus yang telah pun kita akan laksanakan for PTG. Okay, contohnya course description, klik at kursus course description. Okay. Di sini secara demo, description name, course information, demo course. So ini adalah untuk demo ataupun maybe kita ada KIM 3305 for example. And also institution, Universiti Malaysia Terengganu, course summary. For example like this one, for this demo saya gunakan untuk immunology, this course provides whatever atau teach student so on and so forth. Dan formatnya adalah secara default is PTS, tetapi for this one adalah untuk pelaksanaan pembelajaran teradun gantian. So just klik pada pembelajaran teradun gantian
And the online learning percentage that we previously sudah pun bersetuju untuk pelaksanaannya adalah between 30 hingga 50% sebagaimana yang dirumuskan oleh Senat UMT. So for example, like in this case, saya ambil contoh about 30% sahaja. And then my course credit adalah 3. Dan end course date katakanlah sehingga next year, which is starting from this semester. For example, like saya dah set di sini adalah sehingga Februari 15 tahun 2022. Okay, manakala this is the column for synopsis. So para pensyarah bolehlah put ataupun write up some synopsis ataupun copy paste daripada synopsis syllabus yang telah pun yang digunakan for that particular subject, and also the objective and the learning outcomes. Okay. Dan if ada sebarang reading tambahan kepada para pelajar, for example like any references yang perlu mereka maklum untuk kegunaan para pelajar. Dan don't forget bila kita scroll down ke bawah, terdapat yang button menu blended learning. So pelaksanaannya adalah secara online dan implementation hour, for example like katakanlah 1 jam dan sebagainya. So this is kita tinggalkan dahulu. Okay, just save and return to course. Okay, cuma di sini bila once kita dah back to the interface ataupun di LMS platform, kita scroll down. So then the mode blended status sebab just now I have changed dia punya course description kepada pelaksanaan PTG for 30%. Then the items that needed untuk pelaksanaan for 30% adalah selama 36 jam, which divided into 3 important items, iaitu bahan pembelajaran 40% selama 14 hours, 40% activity 14 hours dan juga another 20% for assessment, equivalent to 8 hours. Okay, untuk kita dapatkan kesemua pelaksanaan ini menjadi hijau, like pelaksanaan for blended learning. So say that untuk notes, okay, katakanlah para pensyarah ingin laksanakan for week 3, 4, 5 dan 8, nak follow yang macam sebagaimana tadi, tapi terpulang kepada masing-masing. Let's say that this one saya implement pada week 2. Okay, so as usual, don't forget untuk klik add an activity or resource pada button yang disediakan. Right. So for example, like saya nak letakkan file. Okay, lecture recorded. So it's all online dan you can drag and drop. For example, saya ambil contoh yang di sini. Okay, so it's already there. Dan jangan lupa, is there any restriction? Mungkin tidak, sebab bila pelaksanaan PTG selalunya kita akan merangkumi keseluruhan kumpulan. Manakala the final ataupun the bottom menu for blended learning untuk online, pelaksanaan online, let's say that my lecture tadi yang telah pun di-upload adalah equivalent to 1 hour. It's actually my recorded lecture dalam demo. This demo adalah about 6 minutes and 10 seconds, but for the time being kita setkan by per hour. Okay, for 1 hour, types adalah learning content and then save and return to course. Okay, once kita scroll down, so kita akan dapat lihat the jumlah pelaksanaan already changed into 1 hour out of 36 dan bahan learning activity adalah 1 hour out of 14 hours. So kita ada lagi another 13 hours, whilst for activity none, manakala assessment pun masih lagi kosong. But
pada masa, as I said that ini janji saya to implement for PTG untuk week kedua. Then I add another assignment ataupun label ataupun activity. For example, like saya klik di sini label. Okay. Say, tekanlah. Okay. Ini adalah Padlet ataupun aktiviti yang telah pun saya sediakan di mana kita boleh lihat, for example, like ice breaking, please describe yourself, you can draw or upload your image, blah blah blah. And then the expectation from student for this particular topic yang kita implement for PTG ataupun from the courses yang kita dah janji for implementation of PTG. Dan for example, like in 25 word, briefly explain how B-cell, this is for example, that kind of activities yang boleh kita lakukan. Okay, say that saya akan embed dalam saya punya LMS HTML. Okay, for example, like again, like I said, this is dibuat secara online implementation for 1 hour dan type-nya adalah activity. And then save and return to course. Okay, so bila kita lihat di sini scroll down, so 40% of activity telah pun change to 1 hour around 14. So kita hanya tinggal 20% pentaksiran sama ada it's normally untuk mingguan ataupun weekly punya topics that been taught dalam kuliah, we can do it as a formative assessment. Di mana the main things adalah we want to make sure that the student grabs the knowledge ataupun the learning outcomes daripada for that particular topic. So it's sort of like a very bila once kita ada teaching plan, so kita dah ada very structured punya teaching and learning for the whole semester untuk pelaksanaan PTG. Dan for this one, for example, like saya ingin add for the assignment. Okay. 7.1. Okay, any description ataupun tidak. Okay, for example, for the demo, I took it from the, I'm gonna take it from my demo punya ni. So, activity ataupun assessment, for example, like kita drag and drop. Okay. Dan allow submission, don't forget bila sampai bila. Selalunya for PTG, sebaik-baiknya, if we have a lecture ataupun lecture normally pada hari Selasa, mostly diorang akan tetapkan sehingga tengah malam tu, so completed dia punya activities for student. Tapi please bear in mind that masa yang kita akan setkan kepada pelajar ataupun yang telah kita kira for pelajar untuk melakukan aktiviti tidak beyond daripada SLT as we promised to them before. Jadi for example like this one, saya kata saya nak bagi maybe bukan on that particular day, katakanlah pada 18 Oktober for example start pukul 12 malam tadi sehinggalah pada 19 ataupun di mana yang difikirkan sesuai. Yang as a default di sini adalah on the 25th October sehingga jam 12 malam. And then ada submission type, okay, and also ada submission setting. Don't forget, I'm sure that everyone semua dah alert on this particular menu dan sebagainya. Ada grade ataupun tidak. If just for formative punya assessment, selalunya kita just leave it sebagaimana default. Dan yang penting adalah for the implementation of the blended learning online, katakanlah that particular formative assessment untuk this particular topic, say pelajar mungkin dia punya SLT adalah selama 2 jam dan the assessment types-nya adalah assessment. Don't forget to click here, save and return to course. And finally, bila kita scroll down, so we can see that the items that needed untuk pelaksanaan PTG already changed from
kepada 4 jam out of 36 hour of implementation. Manakala for 20%, memandangkan just now pelaksanaannya adalah for 2 hours, so it's already counted as 2 hours out of 8 hours. So we just need ataupun para pensyarah just need another 6 hours untuk complete ataupun mendapat full PTG punya pelaksanaan. Same goes to other items. So every time, katakanlah, okay, this one, for example, like week 2 yang saya laksanakan, and ataupun for topic 3, I change it to week 5 untuk my implementation of PTG. So depends kepada what we already confirm before untuk pelaksanaan the PTG. Okay, so any question? Assalamualaikum Doktor. Salam. Jelas lah soalan saya. Jelas. Saya Syed Zainal daripada TM, saya Raja Maritim. Nak tanya berkenaan dengan yang mod blended status tadi tu, kalau saya punya mod blended status tu dia tak tertera 40, 40, 20 tu macam mana ya? Adakah paper ini dilaksanakan untuk PTG? Ya. Saya difahamkan begitulah salah satu subjek tu. Bermakna kursus ini telah pun di-endorse dahulu di fakulti dan juga memang dah confirm untuk pelaksanaan. Boleh bagi kod kursus tak di dalam chat box supaya Tak Dika boleh lihat? Okey. Okay. Saya takut dia punya sebab subjek ni dia ada kod baru dan juga kod lama lah. Nanti kita bagi sekali lah. Boleh bagi sekali. So nanti diorang tengoklah macam mana untuk sama ada diorang buat mother child punya subjek ataupun dan sebagainya. Terima kasih. Jika tak ada apa-apa persoalan, saya akan move tu kepada Dr. Maima. ya, Dr. Hafiz sini. Tadi saya ada tanya soalan dalam chat box berkenaan dengan synchronization kan untuk PTG yang menggantikan face to face lah. So kalau macam contohnya lecture hours yang menggantikan face to face ni adakah masih sama dengan sebenar ataupun boleh dikurangkan? Untuk pelaksanaan katakanlah sekarang semasa for online, if recorded, like said ataupun yang sebagaimana yang telah pun dipersetujui ataupun digunakan pakai secara standard di Malaysia adalah 10 minutes recorded version, recorded lecture equivalent to 1 hour face to face. Manakala untuk online FaceTime ataupun synchronous session is actually if 1 jam, not necessarily kita mesti max 1 jam bila online. Selalunya we can go up to 30 to 40 minutes and then the rest another 20 minutes boleh bagi activities kepada pelajar dan kita akan offkan the session, but then by for example like your lecture pukul 2 hingga pukul 4 petang, so you start your class by pukul 2 petang and then you finish up by 2:40. Okay, so another 40 minutes ataupun another 1 hour and 20 minutes you boleh buat activities kepada pelajar dan diorang boleh later on, for example like Dr. Hafiz nak mereka upload that particular discussion dan sebagainya ke dalam satu ataupun dalam platform LMS, submit and then you boleh berbuat demikian sebenarnya. It's not necessarily 2 jam ataupun 1 jam mesti straight synchronous session 1 jam. Yes. Faham. So maksudnya itu face to face tadi lah ya. Contohnya dua itu menggantikan 2 jam. Okay, faham. Thank you. Yep. Sama-sama. Dr. Umaima. Ya, saya. Azmina ni, saya nak tanya sebenarnya. Kalau contoh, kalau video MOOC tu sebenarnya, contoh satu video MOOC tu 1 jam kan? So kalau ikut pengiraan yang kita tidak mengajar face to face, so 1 jam tu it will be kalau equivalent kepada 10 minit recorded tu maknanya 6 jam. Kita pecahkan. Yep. So maknanya saya boleh claim benda tu sebagai 6 jam lah. 6 jam lah. I see. Betul. Okay. Sebab that's why they come out dengan bila kita dah record sebenarnya bila compare dengan face to face, selalunya bila kita go physical punya lecture,
1 jam tu kita banyak macam tanya how are you student, apa Yes, khabar, yes. kenapa lambat. So that kind of selalunya antara yang biasa kita lakukanlah by towards the end 1 jam dah selesai. Tetapi bila recorded version maknanya you are on your own. Kita bercerita seorang-seorang kat dalam tu. Yelah, okey, okey. Okey, terima kasih. Sama. Ya. Nah. Okey, kalau tak ada Dr. Omai, saya akan sorry. Ya. One more question. Okay, sorry Dr. Omai, nak penjelasan sikit. Okay, sebab tadi according to you, synchronous class meeting tu will be considered as face-to-face meeting juga kan? Okay, tapi must be recorded lah, must be recorded. If it's It's either. it's It's not either. PTG lah. Sorry, macam mana Syana? Soalan? Without Ada recorded session, we shouldn't declare it's part of PTG. No, it's not PTG course. Bukan, dia PTG ni first thing first adalah you kena declare dahulu di peringkat PTG. Yeah, PTJ, sorry PTG. Peringkat PTJ. Ada. Okay. Dan bila once you dah endorse saying that you dah confirm dengan faculty, katakanlah you ngajar BIC 3301. So you can mention dengan so you kena mention kepada faculty on PDF. Siap ni. Ya. Okay. Jadi the most important thing adalah declaration di peringkat PTJ dahulu yang you akan implement for PTG. Okay. Alright. Okay, thank you Dr. Omai. Covid paper esok kelas. Zira boleh try mute kan? Ya, tapi nak 19. Okay, thank you Zira. Okay, sorry for that. Seterusnya, Salam. Dr. Maima, saya cuma nak perjelaskan kat sini. Maknanya yang PTG ni masih lagi bergantung kepada fakulti lah. Maksudnya kita mohon dengan fakulti dan fakulti akan buat endorsement lah kan. Ya, Dr. Jamilah. Maknanya Dr. Jamilah kena subjek yang Dr. Jamilah nak offer SEM depan, for example like BDV 3700 contoh. Jadi kena beritahu dengan fakulti that Dr. Jamilah nak implement for PTG dan Dr. Jamilah kena pilih berapa persen sebagaimana yang telah diluluskan di peringkat senat 30 hingga 50%. So benda ni setakat ni belum wajib lagi kan? Belum lagi. Belum wajib lagi. Okay. So saya rasa macam untuk kali ni lah mungkin kita tak perlu macam kalau nak explain detail-detail tu terlalu baru. Mungkin kita kena buat familiarization dulu. Okay. Boleh. Maknanya untuk pendedahan lah kepada pensyarah. Lepas tu mungkin barulah bila kursus tu dah pilih untuk di PTG kan. Jadi dah endorse, dah fakulti dah endorse, dah tahu kursus mana. So maka lecturer yang terlibat tu tu kena pergi ambil latihan yang saya rasa intensif lah. Gitu lah. Okay. Untuk memastikan kita cekap lah kan guna. Betul. Okay. Terima kasih Dr. Jamilah. Okay, terima kasih. Selamat petang Dr. Omai. Saya Dr. Syah. Okay. Nak tanya, untuk PTG ni dia ada kira non face to face tak? Non face to face. Maksudnya? Contoh kalau kita tengok MQF 2.0 pun segala apa yang kita usahakan dia memang ada face to face dengan non face to face. Tapi untuk PTG ni macam saya tak nampak untuk self learning tu. Okay, yang dalam yang table 4 tu, yang MQF 2.0 kita ada juga yang physical dan juga e-learning kan. Jadi yang PTG ni adalah another column sebagaimana yang saya tunjukkan tadi tu, yang non face to face. Rasa tak dia ada dua kan? Contoh kalau kita guna secara online untuk kuliah online macam itu, tapi sepatutnya dia juga ada pengiraan untuk non face to face persediaan pelajar tersebut.
Tapi kalau saya lihat slide tu macam dia tak kira pun. Dia macam semua adalah student learning time tapi dia tak include juga untuk non face to face punya self learning time. Lihatkan macam itu saya. Sebab kalau kita lihat daripada yang table 4 tu, dia dah ada 2 kolom tu kan Dr. Sia? Mungkin Jadi kena bila tengok balik. So nanti kita kena boleh tengok balik lah yang tu untuk penerangan memang fokus untuk that one saja. Boleh. Are you implementing the PTG di semester? Saya tak sebab tak. Sebab saya memang ada kemuskilan sewaktu saya nampak slide tersebut. So that's why saya tak commit myself untuk ini. Okay. Tak apa, nanti kita boleh buat satu bengkel khusus untuk that particular things. Mungkin boleh khas untuk FPSM kot. Terima kasih. Sebab FPSM paling ramai kan, 39 kursus setakat ini. Okay, thank you Dr. Sia. Okay, thank you. Okay, yang mod Dr. Amir nanti saya jawab. Dr. Maima, saya nak tanya ni. Ya, Saya siapa ni? Ismailiza daripada Pepal. Okay, macam ni. Kalau ikut pemahaman saya ya, daripada slide yang saya baca ni, minggu yang di PTG kan adalah 4 minggu sahaja, betul tak? Betul, pemilihan ataupun pemilihan 4 minggu sahaja. Jadi bermakna benda-benda yang kita buat dalam 4 minggu itu sahajalah yang dikira sebagai credit hour untuk dikira di bawah PTG kan? Maknanya betul. kalau pada minggu-minggu yang lain kita buat contohlah aktiviti juga, tapi aktiviti pada minggu yang tidak declare sebagai PTG itu tidak boleh dikira lah kan? Dia dah terlebih lah, maksudnya sebab kita declare banyak tu sahaja. Jadi maknanya kita kena commit betul-betul untuk PTG itu adalah pada 4 minggu tu. Jadi maknanya daripada awal semester kita kena decide awal-awal lah kan minggu mana yang kita nak. Dan minggu itu tidak boleh lebih daripada minggu ke-8, betul tak? Dia nak 1 sampai 8. Betul. Maknanya 9 tu dah tak dikira lah kalau kita pilih. Dia macam ni, kita ada 14 minggu, Dr. Isma boleh pilih minggu keberapa yang nak. It's either you pilih based on minggu ataupun you based on pelaksanaan jam. Okay. Yes, dia ada 2 option. Kalau Dr. Isma nak memang nak fokus kepada minggu 1, 2, 3, 4 tak ada masalah. Ataupun nak start pada minggu 9, 10, 11 pun tak ada masalah. Ataupun you nak commit by hour. Kalau by hour ni sedikit tricky lah pada saya kalau baru nak mula. Sebab you kena commit based on topics dan sebagainya. Ya, nak kira susah. Yes, buat permulaan kita fokus kepada untuk by week, much more easier. Okey, jadi maknanya bukan sebab saya baca dalam tu dia kata minggu pertama hingga ke-8. Jadi saya kata takkan sampai minggu 8 je, kadang-kadang ada bab pada minggu yang selepas ke-8 tu lagi sesuai. Jadi betul. maknanya dia open lah 1 sampai 14 tu kita boleh pilih as long as dia 4 minggu lah untuk sekarang lah kan. Untuk sekarang kita fokus kepada pelaksanaan for weekly, bukan by hour. Dia mudah sikit lah saya Mudah rasa sikit lah. Betul. Terima kasih, so saya faham dah. Okay, sama. Peratusan pelaksanaan PTG itu masih boleh diubah atau fix ikut pengisian borang. It's actually sebagaimana yang telah pun dipersetujui sebelum ini. Kalau kita dah pilih awal daripada awal semester untuk pelaksanaan sebanyak 50%, it's better untuk kita fix kepada 50% lah. Supaya sebab dokumen-dokumen itu sebenarnya dibawa oleh fakulti untuk makluman. Manakala, harap menjawab soalan Dr. Nadira. Jika kita declare nak buat PTG tapi tak buat, bagaimana? Ni soalan kebat sikit lah ni. Cumanya akan ada sedikit implementation lah sebab bila dari segi report nanti, kerana di dalam sistem sendiri pun dan juga daripada PPPA punya sistem, pelaporan adalah berdasarkan kepada ataupun pada awal semester kita akan mendapat senarai untuk pelaksanaan PTG. Jadinya reporting nanti ada sedikit akan flaw lah. Cuma itu je lah yang boleh saya maklumkan di sini. Kenapa ya Dr. Nadira tak nak buat PTG? Echoing dari seorang Dr. Isma, aktiviti lain bagi minggu selain pada PTG? Takut. Takut. Tak apa, kalau ada masalah boleh tanya kami. Aktiviti lain bagi minggu.
Ya, Waalaikumsalam. Pertama. Saya ada soal dekat chat tu tapi saya terputus ni. Ke dah jawab ke? Belum. Soalan berkenaan dengan MOOC kan? Untuk UMT MOOC, adakah kita kena offer dua-dua kod lama dan kod baru kod MOOC? Yang kod MOOC ini, kalau tadi saya ada satu paper yang masuk untuk senat dia akan setarakan ya, kalau tak silap saya, Dr. Azizul Ya, betul. Tadi ada paper senat untuk setarakan satu kursus yang menggunakan kod lama dan juga kod yang ditawarkan secara MOOC pada semester ini. So, tapi rasanya dalam senat tadi putuskan untuk tidak perlu bawa kertas pertimbangan, hanya untuk makluman sahaja. Okey, baik. So, Dr. Amir Maksud menjawab. saya, kena offer dua-dua ke ataupun satu saja? Kena buat satu kertas makluman yang mengatakan adalah setara. So, akan offer satu je lah. Yang Saya rasa masih perlu offer dua-dua kursus kod. Buat setakat ini, tadi daripada senat ni. Kami memang offer dua-dua kod baru dan kod lama. Okey. Cuma saya terfikir bila offer dua-dua, so macam mana nak kira dia punya beban tugas bagi pensyarah ni? Sama ada dia kira subjek lain ataupun subjek yang sama? Kalau saya boleh jawab, Dr. Omai. Sila dulu. Kalau untuk kod khusus MOOC ni, kami cuma ada penyelaras sahaja. Satu orang pensyarah yang menyelaras. Untuk semua kursus? Untuk kursus yang satu kursus yang ditawarkan, filosofi. Ditawarkan secara MOOC. Ada seorang saja pensyarah sebagai penyelaras. Mana kalau ada banyak kursus MOOC, dia seorang je lah menyelaras? Setiap satu kursus MOOC, satu penyelaras. Satu penyelaras. So, maksudnya dikira beban tugas juga lah. Tak? Betul tak? Sebab kursus lama masih ada lah. Betul. Itu yang saya kena ambil kira juga lah untuk agihan pengajaran. Dr. Omai. Untuk agihan pengajaran sem depan. Untuk yang melibatkan kursus. yang melibatkan MOOC. Okey. Banyak ke daripada FTKKI, Dr. Amir? Tak ada, tapi sekarang ni bidang komputer ni dia kekurangan pensyarah. Subjek yang sedia ada memang tak cukup. So, bila kita tambah subjek MOOC tu, semakin tak cukup lah jadinya. Okey. Pensyarah tu. Dr. Omai, saya ada satu soalan. Ya. Hampir sama lah dengan Dr. Amir tadi sebenarnya. Sebab macam kursus saya ni, dia ada dua kumpulan. Saya rasa saya just nak recap balik rasanya. Saya dengar Dr. Omai kata, kalau dua kumpulan maknanya dua-dua tu kena buatlah PTG ya Dr. Omai. Hanya satu je boleh buat because we share kita punya e-learn bersama. So saya pun kursus kedua-dua kumpulan itu kursus tersebut memang offer confirm untuk pelaksanaan PTG. Yang itu saya tak pasti. Saya kena check balik. Yang saya tahunya saya kena buat PTG semester ni tapi dah bawa kepada fakulti ataupun tidak saya kena check balik yang tu. Okey, nanti boleh kontak kita orang balik. Boleh. Terima kasih. Sama. Okay, so saya move kepada untuk platform MOOC untuk kursus-kursus yang akan menawarkan MOOC pada semester ini dan saya pasti filosofi daripada FPAPS akan dilaksanakan. Okay, di sini adalah kita punya platform for UMT MOOC ke semua UMT MOOC ataupun kursus UMT MOOC yang telah pun dibangunkan di platform umtmook.umt.edu.my di mana kita boleh login sebagai biasa iaitu menggunakan UMT staff ataupun student. So this is the dashboard untuk UMT MOOC. Dan kalau kita lihat menu pada toolbar di atas ini ada courses untuk semester 1 2021-2022 dan di sini kita dapat lihat untuk Philosophy of Management yang telah pun ataupun sekarang di offered sebagai MOOC dalaman oleh Fakulti Ekonomi. Okay, dan kita dapat lihat this is the penyelaras untuk Philosophy of Management.
And then kita ada video dan sebagainya. Okay, untuk sedikit perbezaannya between platform UMTMOOC compare to LMS yang tadi tu pelaksanaan for blended learning dan juga for pembelajaran teradun gantian. It's actually semua bahan-bahan ini disediakan oleh SME yang terlibat, manakala untuk proses upload adalah daripada tim teknikal supaya kita punya target untuk dapatkan a very synchronized punya platform ataupun interface untuk ke semua subjek MOOC yang telah dan akan dibangunkan. Jadi kita dapat lihat di sini this is a video utama, course information, syllabus, teaching plan. Yang paling penting untuk pelaksanaan UMTMOOC secara dalaman adalah especially untuk pelaksanaan for second semester yang saya ingat adalah dari tourism program tourism ataupun kursus tourism juga daripada FPEPS. Yang paling penting adalah give us a teaching plan dan juga pass any information tambahan untuk di-upload oleh tim technical dan seterusnya once selesai di-upload, so tim technical akan memanggil all the SMEs yang terlibat ataupun course coordinator untuk membuat semakan akhir sebelum kita publish di dalam LMS ataupun platform for UMTMOOC. So for example di sini adalah yang filosofi management mempunyai 8 topik kesemuanya dan disertai dengan pelbagai aktiviti dan juga sekatan-sekatan ataupun restriction yang ditetapkan oleh para pensyarah ataupun SME for that particular subject. Contohnya di sini restricted available from 10 Oktober 2021 yang mana SME telah pun bersetuju untuk to make sure that sehingga pelajar selesai topik 1 and all the assessment dan juga all the activities, then barulah mereka akan dikira completed for that particular topic. Okay. So yang paling penting adalah make sure that for future punya pelaksanaan ataupun implement of UMTMOOC secara dalaman, SME adalah diingatkan untuk memberi teaching plan kepada kami, activity completion dan juga course description, manakala untuk announcement dan untuk announcement contohnya di sini adalah para pensyarah bolehlah memasukkannya sendiri. For example, like akan in week 3 akan diadakan formative assessment ataupun summative assessment or even test 1 ataupun test 2. Manakala untuk second announcement maybe for the assignment yang already been planned for the students untuk that particular subject. Okay, so it's not that difficult for this one sebab technically kesemua maklumat telah pun diupload oleh tim technical e-learning, e-pembelajaran. Okay, so this is all the dashboard dan kita boleh lihat di sini adalah kursus for philosophy of management iaitu MGM 3323 dan dash E di belakang ini di offer pada semester 1 session 2021-2022. Okay, so this is from FPEP lah yang mula-mula sekali akan implement untuk UMTMOOC secara dalaman. Ada few more subjek, ada 5 lagi tetapi akan diimplement pada semester kedua session 2021-2022. Termasuk daripada fakulti FSSM dan juga daripada fakulti another paper daripada FPEPS dan juga daripada fakulti pengajian maritim. Dr. Umaymah nak tanya, untuk tourism tu kan next time kita akan offer. So when is the deadline that you need us to give you all the, let's say, teaching plan, syllabus, project, something like that? Bila ada deadline dia ke? Deadline, Andi, bila deadline kita tanya tim technical. The sooner the better. Dr. Zaliha. Yeah, because kita tak ada lagi yang all this thing, cuma yang all the video semua tu dah siap, cuma yang benda-benda tu belum ada lagi lah. Dr. Zaliha, untuk tourism tu kita dah masukkan soalan dan juga aktiviti lah. Ada, cuma apa yang kita perlukan untuk next time kita perlukan ni lah teaching plan tu daripada teaching plan. Lagi dan itu je juga lah macam kan? itu saja doktor. Okay. So nanti
kita punya penjelas akan contact Cik Effendi lah kot. Okay. Okay. Alright. Terima kasih Dr. Zaliha. Dr. Maima, Ya. sini nak tanya, contohnya untuk kalau kita nak update ataupun upgrade kita punya MOOC content, kita boleh buat dengan tim terus ke tim ni ke, teknikal ke? Ya, boleh maklumkan kepada kami untuk buat penambahbaikan. Okay. Ya, Okay, tak ada masalah Dr. Hafiz. Yes. Okay, terima kasih. Sama. Okay. So, semester ini good luck untuk FPAPS untuk subjek ataupun kursus filosofi management. Dr. Amalina adalah PIC for that particular subject lah. Okay. Assalamualaikum Dr. Maima. Salam. Saya nak tanya ni pasal yang PTG ya, bukan yang bukan MOOC. Tadi yang FPSM kita ada banyak subjek, tetapi bila kita tengok carta alih dia, silibus khusus tu perlu di-endorse, iaitu kita dah identify lah topik mana yang akan di-PTG-kan dan sebagainya kan. Ya. Jadi untuk FPSM, sebab ada program yang memang dia tulis dengan jelas lah, semester 1 tu adalah bermula 22-23. Maknanya bukanlah semester 1 sekarang. Adakah adakah ini bermakna memang sebab memang tak tulis pun kan 1, 2, 3 tu, sebab yang pernah ditanya sebelum ni tak semestinya semester 1 tu semester 1 yang sekarang ni, betul tak? Dia boleh bermula, maknanya kita akan mulakan PTG tu bermula semester, kalau semester 1 tu bukan semester 1 sekarang tetapi ada semester 1 22, 23. Dan semester 2 tu kalau katakanlah fakulti memang sempat lagi lah untuk kita nak buat endorsement di peringkat fakulti, bolehlah untuk semester akan datang. Boleh. Tak ada masalah kan? Tak ada masalah. Okay. Terima kasih Dr. Yati. Okay, buku panduan PTG boleh dalam chat box Encik Ismail dah point I think dia punya link ya. Postkan dia punya link. Okay. So, jika tiada sebarang persoalan ataupun ingin mendapatkan in details, boleh contact saya sendiri ataupun tim EL untuk apa-apa sebarang persoalan yang dirasakan masih lagi samar-samar dan sebagainya. InsyaAllah kami akan bantu bagi pelaksanaan kedua-dua new, kata apa, macam Dr. Jamilah maklum tadi lah, suatu benda perkara yang barulah di peringkat UMT, insyaAllah. Boleh saya rujuk for recorded. Untuk recorded apa tu? Dr. Syed? Tak, Dr. Naimah. Just untuk simpanan je, untuk tahulah saya orang baru sebenarnya di UMT ni. Oh. Dengan siapa yang saya boleh rujuk lah. Sekiranya macam yang tadi, saya punya dalam e-learning tu tak ada pun dia punya peratusan untuk PTG tu. Tapi in case akan datang lah, saya nak rujuk untuk ni lah. Simpanan tadi. Boleh email kepada el@umt.edu.my. So nanti diorang akan assist supaya kita dapat record lah mana-mana yang kita assistant lah dari segi technical assistant kepada semua para pesyarah, insyaAllah, dan juga pelajar. Saya ada letakkan dalam chat box Dr. Syed. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okay, dan juga mana-mana pesyarah yang memerlukan sebarang bantuan ya ketika berhadapan dengan masalah di LMS, bolehlah juga jangan lupa untuk menggunakan button what we have here adalah ini button robot di bawah ini. So just klik di sini dan so akan ada just tick your name, siapa, email, mana, metric numbers ni adalah abaikan, just letak staff dan juga kepada contohnya saya letak di sini adalah saya start chatting
Saya ada satu soalan Dr. Maima. Ya. Okey, berbalik dengan isu yang kami pernah highlight berkenaan dengan penilaian pensyarah untuk khusus MOOC ni. So bagaimana kami kalau boleh cadangkan supaya pensyarah yang jadi penyelaras untuk MOOC ni tidak dinilai oleh pelajar sebab mereka tidak bertemu pun dengan pelajar untuk SPP ataupun TEP. Terima kasih. Hari itu kami ada mengusulkan perkara yang sama dan mungkin akan mengadakan perbincangan lanjutlah berkenaan dengan hal ini, Dr. Azizul. Okey, terima kasih. Sama. Okey, so dekat sini saya punya ataupun tuan-puan punya para pensyarah punya chat telah pun disambung oleh Ismail Afandi. Saya ingin contohlah saya tulis saya inginkan bantuan dari segi teknikal. Contoh. Gitu. So itu antara yang kita ada yang availability of kita punya lifeline lah untuk membantu para pensyarah dan juga para pelajar. Selain daripada email kepada team EL at umt.edu.my iaitu tiket dalam bentuk tiket. So this one adalah live chat. Tapi live chat ini akan during office hours sahaja. Okay. Manakala EL, jika kita email atau para pensyarah email kepada kami selepas jam 5 petang, so kita akan respon ataupun kalau mana-mana yang berkesempatan pada malam itu akan respon segera ataupun tidak kena tunggu keesokan harinya, insyaAllah. Dr. Maima. Ya, saya. Saya Dr. Ong daripada Ya, PSSM. Dr. Ong. Tadi Dr. kata ada buku panduan tu kan dekat kata Ismail Fandi dia dah share. Tapi dia bukan share buku panduan tu, dia share tu Itu tu yang Azira, sorry. Cik Azira Azira baru share, silap lah. Okay. Sorry, So, Dr. Ong. juga nanti kita tengok balik. So Boleh, then, boleh. saya nak puji lah pasal yang robot tu lah. Robot tu sebenarnya cepat respon lah sebenarnya. Oh, robot. Okey. Nama dia Ella. Yang dengan saya adalah Afandi dengan Hadi lah biasanya. Hadi sebenarnya. Memang dia orang respon lah. Kadang-kadang malam pun, kadang-kadang dia kerja saya kata, robot ni bagus juga malam. Kami akan cuba bantu insyaAllah. Kalau malam tu, kalau lambat tu, sorry lah. Macam tu. Cuma tengah malam tu memang dia tak respon lah. Saya memang robot pun dah tidur. Okay, thank you. Okay, terima kasih Dr. Ong. So, Cik Azira telah pun upload ataupun telah pun paste panduan pelaksanaan atau pembelajaran teradu gantian sebagaimana di dalam chat box. So, semua Dr. Ong dan semua para pensyarah boleh klik pada link yang diberikan. Okay. So, terima kasih. Jika tiada apa lagi persoalan, terima kasih kepada semua dan pada masa yang sama bersama kami juga kami ada tim teknikal ya. Hafiz ada bersama kami, kita ada Encik Khairul, Encik Ismail Afandi dan juga Encik Hadi juga, dan tak lupa kita ada juga Encik Azira antara mereka-mereka yang di belakang robot. Saya tak pernah lagi jadi robot, cuma untuk email saja. Jadi dengan itu, terima kasih saya ucapkan kepada semua para pensyarah yang bahagia, Profesor, Promadia, Doktor, tuan-puan kerana sudi untuk join this taklimat on PTG dan juga pelaksanaan UMT MOOC secara dalaman. If any problem ataupun inquiries, please do not hesitate to contact us dekat el@umt.edu.my ataupun you can contact me untuk sebarang penerangan lanjut if need kata some inclusive ataupun specific discussion on this matter. InsyaAllah kami akan cuba bantu. So, thank you very much everyone. Dr. Maima, kejap lagi. Boleh saya tanya something pasal e-learn tak? Sistem e-learn dalam quiz tu. Okay. Okay, so macam sekarang ni kan kita buat online test, semua kan online test, exam pun online. Okay. So kalau kami nak check turn-in dia, kami kena download satu-satu paper dia orang. Sebab kami nak check. Dia tak macam assignment mode. Kalau assignment mode tu kita boleh download as assignment. The whole assignment kan. Tapi assignment mode sebenarnya tidak digalakkan oleh PPK kan dalam bentuk exam. Dia nak kita buat dalam bentuk quiz mode di mana one page, one question, something like that lah. Tapi the problem sekarang ni adalah kami tak boleh nak download the whole the whole manuscript.
per student, by student, tak boleh. Oh, yelah dia By student, so kami tak boleh nak run turn in, saya kena copy satu-satu jawapan dia masuk dekat Word and then baru saya run turn in. Ataupun cara saya ni salah ke macam mana? Orang lain pun sama juga macam saya. Sekejap, Hafiz boleh jawab, Hafiz? Kita minta teknikal jawab. Sebab saya pernah tanya teknikal dah, so far macam Kena buat katanya macam tu. tak boleh kena copy. So saya pun tak pasti lah ke saya salah faham. Hafiz boleh komen? Ataupun mungkin rakan-rakan lain boleh tengok ke saya seorang je yang masalah ni. Untuk quiz tu memang kita buat macam tu doktor. Maksudnya dia punya skrip jawapan tu memang dia dikombainkan sekali dalam satu PDF. Cuma kita cuba juga tengok untuk kita asingkan dia dalam bentuk each multiple kalau soalan esei lah. Tapi masih lagi dalam proses kita lihatlah dia punya functionality tu. Cuma yelah kalau berkaitan dengan Turnitin, sebelum ni pun team e-learning dah pernah buat untuk integrate directly. Maksudnya kita boleh create assignment module dan assignment module tu dia dah link dengan Turnitin dan dia akan check semua automatic lah. Tapi problem dekat kita punya license tu adalah limited, iaitu kalau tak silap saya kita ada 1,000 sahaja license kat UMT ni dan mengikut PSNZ license tu dia rotate. Maksudnya habis semester tu dia akan clearkan semua dokumen ni ataupun semua user account di dalam Turnitin tu. So bila kita cuba buat link dengan e-learning, 1,000 license tu sekejap je habis. Maksudnya sebab kita kursus kita ada satu semester lebih kurang dalam walaupun bawah daripada 500, tapi kalau campur dengan masters dan juga diploma, so akan lagi banyaklah kursus tu. Jadi users tu lebih daripada 1,000. So memang bila kita linkkan dia akan automatic sync semua users tu. So 1,000 users tu tak cukup lah macam tu. So buat masa sekarang ni Dr. Ong masih kena buat cara macam tu lah sebelum kita jumpa satu fungsi yang ataupun yang lebih mudah lah untuk bantu pesyarah. Kita sebenarnya kita punya team ni kita cuba juga cari any other method yang sesuai untuk pesyarah guna dan tak sukar lah untuk pesyarah guna macam tu. Jadi di samping modul-modul ni pun, modul-modul lain pun kita akan tambah lah macam tu ni Dr. Ong. Sebab kalau boleh macam kita boleh download satu student semua soalan dia, sebab kami pun boleh marking offline. Kan sebab kami pun sekarang kadang-kadang rumah ni internet pun kadang tak stabil ni, kadang-kadang tak safe. That's why tak berani buka banyak, buka 10 untuk say next kan. Bila dah marking next. Cuma kalau guna assignment module tu, kalau dia beza dia dengan quiz module tu, dia cuma quiz module tu dia ada apa nama ni, time countdown. So kalau assignment module ni, kalau essay, dan memang kita disetkan dah open time dan close time tu dalam waktu masa yang ditetapkan. So dia sebenarnya sama je macam quiz punya modul. So kalau kata apa nama ni, memang memerlukan untuk menggunakan, memang maksudnya selepas daripada tu ataupun memang aktiviti tu adalah offline mode. Maksudnya pelajar memang jawab dia tu memang jawab dalam Microsoft Word. So kalau memang jawab dalam Microsoft Word dan dia akan upload bahan Microsoft Word tu, so better
tu macam konsep dia konsep offline punya exam lah. Tak apalah, kita tengok macam mana juga. Nanti kita pun sama-sama bagi input supaya e-learn pun boleh bertambah baik tu. Terima kasih Dr. Cuma untuk pengetahuan semua, ada few menu ataupun button lagi yang dalam R&D team teknikal lah. Untuk kita boleh akan guna pakai pada sekarang tak boleh lagi, kena banyak testing yang perlu dibuat. So ada few new menu button yang akan diriliskan soon insyaAllah. Baik, sebelum kita berakhir, tadi Dr. Aida buka kan, saya tutuplah. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama baca surah Tasbih Kifarah dan surah Al-As. Boleh semua on kamera tak? Kita ambil gambar. Dr. Ong boleh on kamera ke? Ke tak boleh? Ambil gambar dulu. Okey, nanti Andi akan okey Dr. Ong. Sihat? Okey. So, saya bilang dulu Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey Doktor. Okay, terima kasih semua. Ini rupanya Fendi ni. Ya, itulah orangnya. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay.